Salam, selamat malam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini, sekalipun dalam masa pandemi, kita masih dapat beribadah kepada Tuhan bersama-sama, sekalipun secara online. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Amin. Mazmur 72 ayat ke-19 mengatakan, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Mari kita naikkan pujian, terpujilah nama Yesus. 大在圣在耶稣尊名. Lirik 1 dan 2 dalam bahasa Mandarin, lirik 3 dan 4 dalam bahasa Indonesia.大在圣在耶稣尊名殿是夫妇敬拜，奉献光明同时颂赞，尊他万有主宰，奉献光明同时颂赞，尊他万有主宰。真神显明，既当感谢敬拜，靠着红恩免我主宰，尊他万有主宰，靠着红恩免我主宰，尊他万有主宰。Bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud, pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Bersama umat di surga bertelut bersujud, bagi domba yang disembelih beri hormat padanya, bagi domba yang disembelih beri hormat padanya. Mari kita bersama-sama berdoa, mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa terima kasih untuk kesempatan yang Kau masih berikan kepada kami sampai hari ini. Kita dapat memuji dan menyembah Engkau bersama-sama di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Bapa kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, Pendeta Fajar Lim dan juga penerjemah Saudari Alice Jean. Kiranya Engkau mengurapi mereka berdua di dalam pemberitaan firman-Mu. Kiranya Engkau juga mengurapi setiap daripada kami yang ada di tempat masing-masing, sehingga kami semakin hari boleh semakin mengenal Engkau dan kehendak-Mu. Bapa kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudari kekasih di dalam Kristus. 在今天晚上，我们大家要一起思想，一起勉励一个题目， Pada malam hari ini kita mau merenungkan satu tema, 就是神掌管一切。 yaitu Tuhan menguasai segala sesuatu. 我们所要读的经文是在诗篇93篇第1节到第5节。
Nas Alkitab yang akan kita baca yaitu ada berada dalam kitab Mazmur pasal 93 ayat 1 sampai 5. 我们只是用印尼文读， Kita hanya baca dalam bahasa Indonesia. Mazmur 93 ayat 1 sampai 5. Tuhan adalah raja, ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak kudus ya Tuhan untuk sepanjang masa. 我们大家同心祷告。 Mari kita bersatu dalam doa. 父神，我们恳求你在今天晚上，我们能够记住你的话语，再一次的刺入我们的心灵，再一次的从你那里得着力量，来侍奉，来服侍你。你高摩我们成为你仆人，已被你的都在你的手中被你所使用。我们如此祷告，乃是奉主名求，阿门。当2021年5月的时候，就是要年终的时候， Pada saat menjelang akhir tahun 2021, 我们的心灵是充满着一个盼望，就是进入新的一年，我们能够有喜乐。 hati kita mempunyai satu pengharapan yaitu memasuki tahun yang baru kita mempunyai kegembiraan, mempunyai sukacita. 但大家都知道，我们不但没有在喜乐的里面， 而是我们进入了种种的伤痕。 Tetapi kita semua mengetahui kita tidak berada dalam kondisi sukacita, tetapi berada dalam kondisi yang luka berat. 我们大家不会忘记的， Kita semua tidak mungkin lupa, 就是在那个时候，武汉开始了新冠病毒。 yaitu pada saat itu bermula penyakit pandemi di Wuhan 不断的蔓延到全世界， dan terus merembes sampai ke seluruh dunia 而且带来了世界的恐慌， dan membawa satu kekhawatiran kepada 因为 dunia 这个病毒带来了严重的伤害。 karena virus ini telah membawa satu bencana dan satu luka yang sangat berat. 有许多因病毒死亡， Banyak sekali orang yang meninggal akibat virus ini 同样的也带来了在社会各种各样的问题。 dan juga sama halnya telah membawa berbagai masalah dalam masyarakat. 虽然过了不久，有消息传出，我们已经有了疫苗， Walaupun selang beberapa saat kemudian telah tersebar berita bahwa kita telah mempunyai vaksin, 但是我们不能够承认一个事实， tetapi kita tidak bisa mengakui satu kenyataan, 我们仍然在恐慌的当中， kita tetap berada dalam kekhawatiran. 甚至成为了一种的忧郁症，隐藏的忧郁症。 Bahkan itu telah menjadi satu penyakit yang sangat kekhawatiran. 我们都很盼望能够尽快的结束，回到了正常的生活。 Kita sangat berharapkan ini semua segera berakhir dan kita kembali lagi seperti kehidupan yang normal. 因此，当进入了2020年的时候， Sehingga ketika kita memasuki tahun 2020, 因为有了疫苗，也有了许多的消息， oleh 这个病毒开始消失了。 Oleh karena setelah mempunyai vaksin sehingga virus ini mulai menghilang. 但是2020年不但病毒没有消失， Tetapi di tahun 2020 virus ini bukannya punah, 连本带利的带来一种更新的变种的病毒， tetapi virus ini telah bermutasi menjadi virus yang baru. 使我们在恐慌的里面，我们已经不知道应该在做什么了。 Sehingga dalam kondisi yang tidak menentu kita tidak mengetahui harus melakukan apa. 不但在2020年，我们面对新冠病毒变种带来的可怕，
kita bukan saja hanya menghadapi kekhawatiran dan juga yang ketakutan yang dibawa oleh virus ini di tahun 2020, 但又在2020年，我们进入了另一个可怕的这个世界。 tetapi di tahun 2020 kita memasuki lagi era yang sangat menakutkan. 我们大家都知道，第二次世界大战所带来的可怕、伤痛破碎， Kita mengetahui pada perang kedua itu telah membawa satu kekhawatiran dan juga satu bayangan yang sangat menakutkan. 我们在2020年又进入了一轮新的战争。 Dan di tahun 2020 kita telah memasuki babak baru, peperangan babak baru. 当我们回想到第二次世界大战， Ketika kita merenungkan kembali Perang Dunia Kedua, 德国的这个纳粹反粹党怎么样的屠杀千百万的人民， dan tentara Nazi bagaimana mereka menghabiskan banyak sekali nyawa daripada warga, 甚至他们有意识把以色列所有的人民都杀尽。 bahkan mereka mempunyai niat untuk membasmi semua orang Israel. 实在就世界上没有以色列人的存在， Sehingga di dunia ini tidak ada eksistensi daripada orang Israel. 因此杀了600万的犹太人， Sehingga mereka telah membunuh 6 juta orang Yahudi. 再加其他国家所被杀的， Dan ditambah lagi negara lain yang dibasmi, yang 是 dibunuh, 非常一个很大的数目。 itu adalah angka yang sangat besar. 到现在回想都会觉得很可怕。 Sampai sekarang kita merenungkannya pun menjadi takut. 也在同样的时候， Dan juga pada zaman yang sama, 日本偷袭珍珠港， dan tentara Jepang mereka menyerang Pearl Harbor, 就开始了在东南亚第二次世界大战的这个可怕的事情。 sehingga pecahlah perang dunia Samudra Pasifik. 给中国、给朝鲜、东南亚还有其他的地方带来了痛苦，带来了家破人亡，也带来了他们生活当中许多的困难。 Dan telah membawa satu kesulitan bagi negara Cina, Korea, dan Asia Tenggara. 同样的，想到了日本的侵略， Sama halnya jikalau teringat tentang invasi serangan daripada Jepang, 我们会看到那时候的残忍可怕。 kita bisa melihat kekejaman pada saat itu. 我们大家都相信这些第二次世界大战的战争，千万不要再重演。 Kita semua percaya bahwa kita tidak mengharapkan bahwasanya perang dunia yang kedua itu tidak akan terjadi 因 lagi. 为战争必定是带来破碎、痛苦， Karena peperangan itu pasti membawa kehancuran dan penderitaan. 许多的家庭一定是因战争分离，许多的家庭因战争没有了这个家庭里面这个合在一起的成员。 Oleh karena peperangan maka di dalam keluarga terjadinya perpisahan dan juga terjadinya penderitaan. 但是就在前几天，我们看到了俄罗斯大军全面的侵略这个乌克兰。 Tetapi beberapa hari yang lalu kita melihat negara Rusia, tentara Rusia mereka meninvasi, mencaplok negara Ukraina secara keseluruhan. 当这个俄罗斯和乌克兰的战争的当中，这些所以俄罗斯的领导也好，乌克兰的领导都他们有一个的理由， Walaupun peperangan itu terjadi, baik dari pihak Rusia maupun Ukraina, mereka mempunyai satu alasan, 就是要争取和平。 yaitu untuk mau mencapai kedamaian. 但是我们所看到的这个和平是用战争，是用刀枪去得取。 Tetapi kita melihat kedamaian yang ingin didapatkan itu adalah melalui peperangan, melalui senjata dan melalui peluru. 在战争的里面，不可能没有流血的。 Di dalam peperangan tidak mungkin tidak terjadi pertumpahan darah. 在战争的里面，不可能没有这个死亡。 Di dalam peperangan tidak mungkin tidak terjadi kematian. 若是这个战争再攀延下去，再重演下去， Jikalau perang ini terus berlanjut, 我深信它会比中东
这个中东年年的战争更可怕。 Saya percaya ini akan menjadi lebih berbahaya lagi daripada peperangan Timur Tengah yang 我们 berlanjut. 求神这个战争尽快的结束。 Kita meminta Tuhan untuk untuk segera berakhirnya peperangan ini. 所以我们可看到，我们在这个新冠病毒不断的侵略的时候， Sehingga ketika kita bisa melihat penyerangan virus itu yang bertubi-tubi yang tidak berhenti ini, 现在呢，我们又要面对另一个的困难，另一个可怕的事情， sekarang kita mau menghadapi satu lagi penderitaan yang baru, 就是战争已经开始了。 yaitu peperangan telah dimulai. 在这种的情况里面， Dalam kondisi yang demikian, 我们只能够用一句话说：我们人类已经好像是走投无路了。 kita hanya bisa mengkiaskan dengan satu perkataan, yaitu manusia telah menemui jalan buntu. 因为我们的生活，新冠病毒不断的在我们当中侵略我们蔓延，也同时加上了可怕的战争。 Karena di dalam kehidupan kita, virus itu terus menghantui kita di dalam kehidupan kita, dan juga kita telah menghadapi peperangan. 因此，我们在世界各地的人 Sehingga kita manusia yang berada di belahan dunia 都面对一个明天不知道再怎么样活下去。 menghadapi satu kondisi bagaimana untuk terus melanjutkan kehidupan kita esok hari juga tidak tahu. 因为战争和病毒的后果是不断连本加厉攀延在我们的生活的里面。 Karena peperangan dan juga virus itu terus berkelanjutan di dalam kehidupan kita. 在这种的情况里面， Dalam kondisi yang demikian, 我们要找一个的出路， kita harus mencari satu jalan keluar. 我们要怎么样的脱离这个新冠病毒战争的缠绕？ Bagaimana kita untuk mengelak gangguan daripada penyakit virus ini. 所以在这个新冠病毒和这个战争的这个缠绕的当中，我们要做什么？我们要怎么样去克服、去得胜呢？ Sehingga dalam kondisi kita menghadapi gangguan daripada virus dan peperangan ini, bagaimana kita bisa menang atasnya? 再一次，历史告诉我们，到我们现在所发生事情告诉我们， Sehingga sampai hari ini sejarah memberitahukan kepada kita, 我们都是不断的在世界里面面对着可怕的各种各样的事情。 sehingga dalam kehidupan kita, kita menghadapi berbagai masalah yang sangat menakutkan. 但是我们要在神的面前感谢神。 Tetapi kita harus berucap syukur di hadapan 当 Tuhan. 我们看到了人类在各方面都不能够做什么的时候， Ketika kita melihat manusia tidak bisa melakukan hal apapun dalam berbagai kondisi, 但是我们的神创造宇宙万物的神， Tuhan kita yang menciptakan langit, bumi, dan semesta, 他是超过一切，他是掌权一切，他是界定一切的。 Dia adalah melampaui segala sesuatu, dia menguasai segala sesuatu, dan dia yang menentukan segala sesuatu. 所以在神的全能全在的里面， Sehingga dalam kuasa otoritas Tuhan, 他不但掌管着所有宇宙的万物， dia bukan saja menguasai dan mengendalikan seluruh alam semesta di 甚 dunia 至 ini, 他是掌管着我们， bahkan dia juga mengendalikan diri kita. 掌管着我们的生命，掌管着我们的前面要走的道路。 Dia menguasai hidup kita dan dia menguasai jalan masa depan kita. 因此，从刚才我们所读的经文里面， Sehingga dari nas Alkitab yang kita baca tadi, 我们可以看到神的掌管， kita bisa melihat penguasaan daripada Tuhan. 就是在诗篇93篇里面告诉我们，神是作王。 Yaitu di Mazmur pasal 93 dikatakan kepada kita bahwa Tuhan adalah menjadi raja. 在世界上的王有两种的王， Di dunia ini ada dua jenis raja. 一个的王是爱他的子民的王， Ada salah satu raja adalah raja yang mengasihi rakyatnya, 是常常保护看顾他的子民，祝福他子民的。 yaitu sering memberkati dan memelihara, memperhatikan rakyatnya. 而且这一位的王也在他掌管中是不动摇的， Dan dia juga menguasai mereka dan tidak akan goyang, 是坚固的。 yaitu kokoh adanya. 所以在刚才我们所读的经文里面，就是在93篇第1节里面，
Sehingga dalam Mazmur pasal 93 ayat 1 dikatakan, 那边耶和华作王，世界就坚定，不得动摇。 Tuhan adalah Raja, maka dunia sungguh telah tegak, dunia tidak bergoyang. 所以我们若是在耶和华或者在上帝的里面， Sehingga jikalau kita berada di dalam Tuhan, 我们虽然看到世界都不稳定， walaupun kita melihat dunia ini tidak menentu, 世界在变迁的当中， dalam kondisi dunia yang terus berubah, 但这个世界不能够超出神的手、神的掌管。 tetapi dunia ini tidak bisa mengganggu atau menguasai kuasa daripada Tuhan. 神决定了一切， Tuhan telah menentukan segala sesuatu 坚定了一切， dan telah menetapkan segala 使 sesuatu 一切不动摇。 sehingga segala sesuatu tidak bergoyang. 回想到刚才我们说的第二次世界大战， Kita kembali lagi ya apa yang kita singgung tadi dalam peperangan dunia kedua. 当时的德军是多么的可怕， Pada saat itu tentara Jerman itu begitu menakutkan 他们的军火、他们的兵队是早已训练好， dan tentara mereka udah dilatih sedemikian rupa 能够在同样的时间侵略各国， sehingga dalam waktu bersamaan mereka bisa menyerang berbagai negara 也在同样的时间制造新的武器。 dan dalam waktu yang bersamaan mereka bisa menciptakan berbagai 但 senjata. 是他们完了，他们动摇了，他们完了，破碎了。 Tetapi mereka telah goyang, mereka telah hancur. 而神的儿女也在第二次世界大战的当中没有被动摇，仍然靠着上帝在站立起来，在传神的福音。 Sehingga tetapi anak-anak Tuhan pada masa perang dunia kedua mereka tidak habis, tetapi mereka tetap berdiri kokoh untuk mengabarkan Injil Tuhan. 同样的，日本的侵略所带来的后果 Sama juga adalah serangan daripada Jepang dan akibatnya adalah 是日本的投降， yaitu penaklukan daripada Jepang. 还有第二， Yang kedua, 我们的耶和华是永恒的， dan Tuhan kita adalah kekal adanya. 因为耶和华的宝座是个永恒，是个 Alpha Omega， 无始无终的。 Karena tahta daripada Tuhan itu adalah Alfa dan Omega, tidak ada awal dan 这 tidak 个 ada 就是在 akhir. 第二节里面给我们看到的。 Ini adalah kita lihat di ayat yang kedua. 你的宝座从太初立定，你从恒古就有， Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. 没有一个势力能够完全破碎神的宝座。 Tidak ada kuasa lain yang bisa menghancurkan tahta kerajaan Allah. 到现在，神仍然掌管着宇宙万物，掌管着我们。 Sampai hari ini Tuhan tetap menguasai kita, menguasai dunia dan alam semesta ini. 还有呢，在我们看下去，在第5节的时候， Dan kita melihat ayat kelima, 他那边的法度与根基， peraturan dia dan prinsipnya. 神的法度与根基不是我要掌管，我要控制你。 Peraturan daripada Tuhan itu bukan saya mau menguasai Anda dan saya akan mengungkung Anda. 我用强盛的军队、最先进的军火来控制你，使你服从我。 Saya menguasai Anda dengan senjata sehingga Anda takluk pada saya. 不是， Bukan demikian. 神的法度和他的法度在建立的根基是在爱的根基的里面。 Tetapi peraturan dan ketetapan Tuhan itu ditegakkan di dalam kasih. 所以我们可以看到，在神的法度里面，我们常常能够得到神所赐的爱，那种的甜蜜，那种的平安，那种的喜乐。 Sehingga di dalam ketetapan yang Tuhan tentukan kita bisa mendapatkan satu kedamaian, satu rasa kasih. 同样的，在第5节的时候， Sama halnya di dalam ayat 那 kelima, 边讲到了有关于的神的圣殿、神的居所。 di sana disebutkan tentang bait Allah. 我们知道，在神的居所的里面，有神掌管，有神的爱，有神的同在。这个是我们在人类里面最需要的地方。 Kita bisa melihat di dalam bait Allah mempunyai kuasaan Tuhan dan mempunyai kasih Tuhan, itulah yang diperlukan oleh manusia. 因此，在这个新冠病毒不断蔓延、战争已经开始的时候， Sehingga dalam kondisi virus yang terus-menerus bermutasi dan juga dalam kondisi peperangan seperti sekarang ini, 我们要记得，神仍然掌管着一切。 kita harus tetap mengingat bahwa Tuhan menguasai segala sesuatu. 无论是新冠病毒也好，战争也好，
Walaupun itu adalah virus pandemi penyakit maupun peperangan, 这些一定会过去的。 ini pasti akan berlalu. 但我们当这些过去的时候，是在失败的过去呢，或者我们在神的里面仍然站立得稳？ Apakah ini berlalunya dengan kegagalan atau kita tetap berdiri kokoh di hadapan Tuhan? 我们要感谢神， Kita harus bersyukur pada Tuhan. 在这些一切发生的事情的当中， Di dalam segala sesuatu yang terjadi pada saat ini, 神不但要带我们平安的过去， Tuhan bukan saja hanya mau membawa kita melaluinya dengan damai 他 sejahtera, 要在这个时候通过我们成就大事， tetapi pada saat ini melalui kita untuk menggenapi karya yang 要 besar, 通过我们成就神的大事。 yaitu melalui kita untuk menggenapi karya Allah yang besar. 神的大事是什么大事呢？ Apa karya Allah yang besar itu? 神的大事只有一个， Karya Allah yang besar itu hanya satu, 就是耶稣基督的大使命。 yaitu amanat Tuhan Yesus. 耶稣基督告诉他的门徒，也告诉我们要向全世界传福音， Tuhan 要 Yesus 往普天下去传福音。 Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya dan juga memberitahukan kepada kita harus mengabarkan Injil ke seluruh bumi. 将福音传遍全世界。 Yaitu mengabarkan Injil ke seluruh bumi. 弟兄姐妹们， Saudara-saudara yang kekasih, 在这种常常动荡不安的时代里面， dalam kondisi yang tidak menentu seperti saat ini, 要怎么样的用最快的方法把神的福音传开呢？ bagaimana dengan cara yang tercepat untuk mengabarkan firman Tuhan? 感谢神， Puji syukur pada Tuhan. 当我们遭遇到这个病毒的泛滥、战争的泛滥的时候， Ketika kita menghadapi penderitaan yang dibawa oleh virus penyakit dan peperangan, 也在这个时候里面，我们看到了神在我们的当中用最快的速度传福音给万民。 dan pada saat ini juga Tuhan memberikan kepada kita cara yang tercepat untuk mengabarkan Injil kepada umatnya. 在以前要传福音到一个地方，可能要好像保罗时代他们要传福音到新的地方，可能要算月，是要算年。 Mungkin pada saat zaman dahulu mau mengabarkan Injil ke satu tempat itu harus menghitung dalam bulanan ataupun tahunan. 在50多年前要看一个大布道会的时候，我们要乘汽车或者乘飞机到界定的地点去听布道家讲道。 50 tahun yang lalu ketika kita mau mendengarkan KKR, kita harus melalui kendaraan yang berjam-jam untuk mendengarkan firman Tuhan. 现在不必了。 Tetapi sekarang tidak perlu. 现在我们这边传福音，在现在几秒钟的当中就传遍全世界了。 Sekarang pada saat ini kita mengabarkan firman Tuhan dalam hitungan detik itu telah disebarkan ke seluruh dunia. 为什么呢？ Mengapa 因 demikian? 为科技的发展、 Karena pesatnya teknologi 电 berkembang, 信的发展， karena pesatnya berkembangnya, 所以我们现在要在各地通话，要通过电话，要通过电视等等，都是算分秒的。 sehingga pada saat ini untuk berkomunikasi secara dengan satelit itu hanya dalam hitungan detik saja. 所以呢，在这种的情况里面，新冠病毒也好，战争也好，没有办法阻止我们用这个最快的速度传福音给万民。 Sehingga dalam kondisi baik dalam virus penyakit yang menyebar maupun dalam peperangan tidak bisa menghalang kita untuk mengabarkan Injil kepada umat. 这个是神在这个黑暗的世界，在这个充满着可怕的时代的当中，为我们预备了高速度的传福音。 Ini adalah yang telah dipersiapkan Tuhan bagi kita dalam kondisi yang demikian untuk mengabarkan Injil dalam hitungan detik. 使许多在新冠病毒的人当中， Sehingga dalam kondisi orang yang dalam kondisi virus penyakit, 使许多在战争的当中， walaupun dalam kondisi peperangan, 他们都能够马上听到了好消息， mereka langsung bisa mendengarkan kabar baik. 他们都能够马上了听到，不但听到，而且深深的感受到了，在他们什么都不能够做的当中，神在他们的里面。 Mereka langsung bisa merasakan dalam kondisi apapun yang mereka tidak bisa melakukan apapun, tetapi Tuhan berada di dalam mereka. 所以呢，这个传福音的速度是非常非常快的。 Sehingga
kecepatan untuk mengabarkan Injil itu adalah begitu cepat. 我现在在这里讲到，可能在美国现在呢，也在同样只超过几秒钟的时候，也听到了我讲道。 Mungkin pada saat ini saya sedang berkhotbah, mungkin dalam hitungan detik kemudian orang yang berada di Amerika juga bisa mendengarkan saya 所以 berkhotbah. 现在的时代，福音是全球化的时代， Sehingga sekarang ini adalah kondisi globalisasi firman. 是在什么地方都好，你能够在不同的时间、不同的地点听到神的话语，听到神的信息，听到神的福音。 Sehingga dalam kondisi apapun, dimanapun Anda bisa mendengarkan firman Tuhan. 耶稣基督在马太福音第5章第16节有告诉我们， Tuhan Yesus pada kitab Matius 5 ayat 16 mengatakan pada kita, 耶稣说：“你们的光也要照在人前， demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, 叫他们看见你们的好行为， supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik 便将荣耀归给你们在天上的父。” dan memuliakan Bapamu yang di sorga. 这边有一个光很重要， Terang di sini itu sangat penting. 这个光照耀在人前， Dan terang ini menerangi antara umat manusia. 照他给他看到了上帝， Menerangi agar kita bisa melihat Tuhan. 给他看到了上帝的慈爱， Bisa melihat kasih Tuhan, 也给他们看到了上帝爱他们，上帝要接纳他们。 dan mereka bisa melihat bahwasanya Tuhan mengasihi mereka dan menerima mereka. 所以呢，光要照耀在人前，光照是一个速度来的。 Sehingga terang itu menerangi mereka. Terang itu adalah kecepatan. 所以到现在我们所知道，在世界上可能是在这个整异构里面最快的速度就是光。 Sehingga dalam kondisi dunia ini yang kita mengetahui bahwa yang paling cepat itu adalah kecepatan terang. 感谢 Cahaya. 神，耶稣基督早已告诉我们， Terima kasih pada Tuhan karena dari dulu Tuhan telah memberitahukan kepada kita. 我们是光， Kita adalah terang. 我们要通过光将神的福音传遍全球。 Melalui terang kita mau mengabarkan firman Tuhan kepada seluruh dunia. 所以是在很短的时间里面，你所传的福音就有千千万万人的听到，有千千万万人接受耶稣基督，有千千万人得着平安和喜乐。 Sehingga sewaktu kita mengabarkan Injil, ada ribuan orang bisa menerima Tuhan, mendapatkan kedamaian dan mendapatkan sukacita. 这个是无可否认的事实。 Ini adalah hal kenyataan yang tidak bisa 我就 disangkal. 拿我们的恩典堂来做一个比喻。 Saya mengambil perumpamaan gereja Gracia kita. 当恩典堂还没有新冠病毒的时候， Ketika sebelum ada penyakit virus corona, 我们就是在这梅兰里面的一个教会， ini kita adalah satu gereja di dalam kota Medan. 在这个梅兰的四周围传福音。 Kita mengabarkan Injil di Medan sekitarnya. 他们要听到福音，他们要来到我们的教堂。 Mereka mau mendengarkan firman Tuhan, mereka mau datang ke gereja. 但是现在不， Tetapi sekarang 我们会看到我们的恩典堂每一个礼拜所传的福音， kita bisa melihat firman yang disampaikan oleh gereja Gracia setiap minggunya 不只是在梅兰， bukan saja hanya di 不 Medan, 只是在印尼， bukan saja hanya di 甚至 Indonesia, 到国外去了。 bahkan sampai ke luar negeri. 这个就是我所说的，在这个最可怕的时候，上帝通过最可怕的时候，用他的光照耀在人前。 Sehingga kita bisa melihat dalam kondisi yang paling menakutkan, mengerikan ini, Tuhan dengan kasih dan terangnya menerangi semua orang. 所以我深信，在现在的时代， Sehingga saya percaya pada zaman sekarang ini, 每一天接受耶稣基督成为个人救主的，是非常非常的多。 setiap hari orang yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dirinya pribadi sangatlah banyak. 因为通过了光速度的传福音，他们也能够尽快的接受了耶稣基督。 Karena melalui kecepatan cahaya itu mengabarkan Injil, mereka bisa dengan cepat menerima Yesus Kristus. 但是我们的问题来了， Tetapi masalah kita datang 这 lagi. 些人听到了福音，听到了神的爱，他们接受了耶稣基督。 Walaupun mereka telah mendengarkan firman Tuhan, telah menerima kasih Allah dan menerima Kristus Yesus, 无论如何，都要在他们接受了耶稣基督里面，
在神的恩爱里面成长，在神的里面与弟兄姐妹们有过的团契。 Tetapi mereka setelah menerima Yesus Kristus, mereka harus berada di dalam satu persekutuan dengan kasih Tuhan untuk bertumbuh. 谁是给他们能够成长起来呢？ Siapakah yang bisa membuat mereka bertumbuh? 谁能够在他们接受福音的地方变成一个团契，变成一个教会呢？ Siapa yang bisa membantu mereka setelah menerima firman Tuhan, mereka bisa berkumpul menjadi satu 我们可以看 persekutuan? 到， Kita bisa melihat 耶稣基督也告诉我们， Tuhan Yesus juga memberitahukan pada kita, 庄稼熟了， hasil tuaian telah panen, 要打发工人出去收割神的庄稼。 harus kita mengutus orang yang bekerja untuk mengambil hasil tuaian. 我们可以看到的，就是在耶稣基督告诉我们的这个，在马太福音第9章35到38节里面， Kita bisa melihat di kitab Matius pasal 9 ayat 35 sampai 我们 38. 用印尼文读。 Kita hanya baca dalam bahasa Indonesia. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. 从这边我看到，当耶稣基督来传福音的时候， Dari sini kita bisa melihat ketika Tuhan Yesus mengabarkan Injil, 有许多人都接受了他， banyak sekali orang yang menerima dia. 有许多以前没有希望的人，现在都有希望了。 Banyak sekali orang yang dulunya tidak berpengharapan, sekarang mereka berharapan. Orang yang 瘸 tuli, 腿的、麻风病的 yang 等等 cacat, 等等， yang cacat, yang penyakit kusta dan lain-lainnya. 他们都因耶稣基督的福音，他们变成了神的儿女。 Oleh karena firman mereka telah menjadi anak-anak Allah. 但是他们接下去要成长，要结果。 Tetapi selanjutnya mereka harus bertumbuh dan berbuah. 所以耶稣告诉他们，这些要成长、要结果的呢，是要有从神的工人去栽培、去培养他们。 Karena dan Tuhan memberitahukan kepada kita, orang ini mau bertumbuh dan berbuah harus dibina di dalam hamba Tuhan. 所以弟兄姐妹们， Sehingga saudara-saudara yang 现 kekasih, 在有许多的地方庄稼都成熟了， sekarang banyak sekali tuaian yang telah panen. 我们有求神帮助我们打发工人去收割这些的庄稼吗？ Apakah kita ada meminta Tuhan untuk mengirim pekerja-pekerja untuk mengambil tuaian ini? 我们常常说要找神的仆人不容易， Kita sering mengatakan mau mencari hamba Tuhan itu tidak mudah. 找奉献者成为传道牧师的不容易。 Kita tidak mudah untuk mencari orang yang 但是 mempersembahkan 耶稣 diri 基督 menjadi 告 hamba 诉我 Tuhan. 们， Tetapi Tuhan Yesus memberitahukan pada 不是 kita, 我们去找， bukan kita yang mencari, 不是我们去决定， bukan kita yang menentukan. 最重要的就是记得，这个是耶稣基督告诉我们的， Yang paling penting adalah kita ingat ini diberitahukan pada Yesus Kristus. 要有神的庄稼，要有神的工人， Harus ada tuaian dan juga harus ada pekerja 要 Tuhan. 求庄稼的主。 Harus meminta kepada pemilik tuaian. 所以，当你求庄稼的主就是神的时候，我相信神会为你预备很多很多他所要使用的人，要成为他的工人。 Sehingga kita harus meminta kepada empunya tuaian sehingga Tuhan akan mempersiapkan pekerja-pekerja bagi kita. 在这个庄稼成熟的时候，我们有求神，迫切的求神预备工人去收割吗？ Ketika tuaian ini telah matang dan banyak, apakah kita ada meminta Tuhan untuk mempersiapkan pekerja untuk mengambil tuaian? 求神再一次的提醒我们， Sekiranya Tuhan sekali lagi mengingatkan kita, 求神再一次的使我们回想到了耶稣基督的呼唤， Yesus itu 呼唤， sekali lagi kita mengingat kembali seruan daripada Yesus Kristus. 要求庄稼的主派工人去收割已经熟了的庄稼。 Dan kita meminta empunya daripada tuaian untuk mengirim pekerja-pekerja untuk mengambil tuaian yang telah 这个 matang. 是你我的责任，求神差派他的叫工人去收割。 Ini adalah tanggung jawab Anda dan saya untuk meminta Tuhan mengambil tuaian yang telah matang.
所以弟兄姐妹们， Sehingga saudara-saudari yang 在 kekasih, 今天就是我们看到有一些的教会在悲观、在消极的方面， hari ini jikalau kita bisa melihat banyak sekali negara, banyak sekali orang yang berada dalam kondisi pesimis dan negatif, 有很多的教会好像不知道要在做什么了，不知道要怎么样去传福音了。新冠病毒、战争， banyak sekali gereja juga tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dalam kondisi yang penuh dengan virus dan peperangan. 做也不对，站也不对。 Duduk tidak benar, berdiri juga 在 tidak 这种的 benar. 情况里面， Dalam kondisi yang demikian, 使我们觉得消极、悲观， membuat kita menjadi negatif dan pesimis. 失去了战斗的力。 Kita telah kehilangan semangat untuk melakukan hal. 所以在这种的情况里面， Sehingga dalam kondisi yang demikian, 求神帮助我们醒悟过来， agar Tuhan membantu kita untuk sadar kembali, 给我们看到在这个时候传福音是最快速度，而且上帝要用我们在当中传福音。 sehingga dalam kondisi sekarang kita bisa melihat itu adalah Tuhan mau memakai kita untuk mengabarkan Injil dengan kecepatan yang tinggi. 也同时在这种的情况里面，教会要在神的引导，怎么样的求主、求神预备他的工人去收割庄稼，这个是我们的责任。 Dan ini juga adalah tanggung jawab kita agar Tuhan mempersiapkan pekerja-pekerjanya untuk mengambil tuaian. 所以，我们深信靠着神的大能， Sehingga kita percaya melalui kuasa Tuhan, 在神的引导的当中， dalam pimpinan Tuhan, 虽然在这新冠病毒不断蔓延、战争已经开始的当中， walaupun dalam kondisi virus yang terus menyebar dan juga dalam kondisi peperangan yang 在 telah mulai, 全世界的人当中， di antara manusia yang ada di dunia ini, 在心灵里面有一个渴慕， di dalam hati mempunyai satu 就 kerinduan, 是怎么样在这种不定不安的时代里面， sehingga dalam kondisi yang tidak menentu ini, 心里能够有平安。 hati kita mempunyai kedamaian. 在什么地方有平安呢？ Di manakah mempunyai kedamaian? 就是因为他们听到了我们所传的福音， Oleh karena mereka telah mendengar firman yang kita kabarkan, 有大能大力的福音，耶稣基督的福音， yaitu firman yang memiliki kekuatan besar dan firman 他 Tuhan, 们接受了福音里面的主。 mereka telah menerima Tuhan daripada firman itu. 虽然在新冠病毒蔓延、战争的开始当中， Sing- 这些都不成问题。 Walaupun dalam kondisi virus penyakit yang terus menyebar dan juga dalam kondisi peperangan yang telah mulai, 因为 itu tidak 心 menjadi 里 masalah. 有了平安， Karena di dalam hati telah mempunyai 当 kedamaian. 心里有了平安，就有了喜乐。 Ketika hati memiliki kedamaian, maka kita mempunyai 而且 sukacita. 在我们的心里有平安、有喜乐的时候，一定是在神的爱里面不断的祝福、看顾、保守我们。 Jikalau di dalam hati kita memiliki kedamaian dan kedamaian dan sukacita, maka kita akan meminta Tuhan untuk terus memimpin, menuntun kita. 撒旦不断的用黑暗的权势， Dan iblis tidak berhenti-hentinya dengan kekuasaan gelapnya, 撒旦不断要用推过罪恶的这个力量， dengan kekuatan yang paling ganas, 通过病毒， melalui virus penyakit, 通过战争， melalui peperangan, 毁灭所有的人类， menghancurkan manusia 走向死亡的道路， untuk menuju jalan kebinasaan. 使全世界都布满了罪恶的行为。 Sehingga dunia ini penuh dengan tingkah laku dosa yang banyak. 但是我们要感谢神， Tetapi kita harus puji syukur pada Tuhan, 就在这种非常黑暗的时候， walaupun dalam kondisi yang penuh dengan 这个 kegelapan, 黑暗，这个罪不能够拦阻神的光明， dan kegelapan ini tidak bisa menghalangi terang daripada Tuhan. 而且这个神的光明的速度真的非常的快， Dan kecepatan cahaya daripada Tuhan itu adalah begitu cepat. 在什么地方有黑暗，在哪边有光，马上黑暗就没有了。 Di mana ada kegelapan, di situ ada titik terang, maka kegelapan itu akan lenyap. 因为光得胜了黑暗，
karena terang itu telah menang atas kegelapan. 所以我们要在神的面前，我们要赞美他，我们要感谢他。 Sehingga kita di hadapan Tuhan kita harus memuji syukur pada Dia 无论 dan 我们 mengucap 在怎 syukur. 么样的情况里面， Karena dalam kondisi apapun, 我们都是神的儿女，我们也是光，我们要照耀在人前。 kita adalah anak-anak Tuhan dan kita adalah terang dunia. Kita harus memancarkan di antara dunia manusia. 使许多人都因为我们能够站起来赞美上帝，充满喜乐的心。 Sehingga melalui kita banyak sekali orang bisa berdiri dan dimampukan untuk berdiri untuk memuji Tuhan. 弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang 在 kekasih, 这种不安定的时代里面， dalam kondisi zaman yang tidak menentu ini, 你还在等什么？ apa yang Anda tunggu? 还要不断的在黑暗的里面， Apakah Anda terus mau berada di dalam 我们要 kekelaman? 起来， Kita harus bangkit. 我们要成为光明之子， Kita harus menjadi anak-anak terang 在神的光中把福音传遍天下， dalam kasih terang Tuhan. Kita mengabarkan firman Tuhan 使在黑暗当中的人 sehingga orang yang berada di dalam 有了 kegelapan 光， memiliki terang 而得胜了新冠病毒战争的可怕， dan telah menang atas virus penyakit dan bahayanya 将荣耀归于上帝。 maka kita akan mengembalikan kemuliaan kepada Allah. 我们再一次的低头祷告， Kita sekali lagi berdoa. 主啊，上帝，我们要满心感谢赞美你。 Tuhan, kami sekali lagi mengucap syukur padamu. 当我们回看我们的历史，回看我们走过的道路， Ketika kita kilas balik tentang sejarah dan perjalanan yang pernah 我们 kita 是 jalani, 在一个非常积极难走的道路当中。 kita berada dalam kondisi yang sulit untuk jalan 但 menempuh 现 jalan. 在我们仍然能够站在你的面前， Tetapi sekarang kita tetap bisa berdiri di hadapanmu, 证明了我们靠着你得胜了以往许许多多的破坏攻击。 ini membuktikan bahwa bersandar padamu kita telah menang atas segala sesuatu di masa 而 lampau. 且也能够领受你我们预备的祝福。 Dan kita bisa menerima berkat yang telah dipersiapkan Tuhan bagi kita. 亲爱的父神上帝， Allah Bapa kami yang bertata di 求主 kerajaan 你 surga, 就呼唤我们成为你儿女，成为教会的。 bantulah kami, serukanlah kami agar menjadi anak-anak-mu. 就在这个不安定、黑暗的世界中，我们不等待，我们起来为你发光。 Dalam kondisi yang tidak menentu dan kegelapan ini kita tidak menanti, tetapi kita berdiri, kita bangkit untuk memancarkan cahaya 使 bagimu. 千千万万的灵魂、千千万万的人，能够在光中领受了你的慈爱、你的平安。 Sehingga puluhan ribuan orang bisa menerima kasih-Mu dan sukacita yang berasal 我 daripadamu. 们如此祷告， Demikian kita berdoa 是奉靠主耶稣基督名求的。 dalam nama Amin. Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. 谢谢。 Terima kasih. Terima kasih kepada Pendeta Fajarlin dan Saudari Alice Jean yang telah memberitakan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang ditaburkan boleh berbuah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita merespon firman Tuhan dengan menaikkan satu pujian. 我要耶稣, I need Jesus. Sekali dalam bahasa Mandarin dan sekali lagi dalam bahasa Indonesia. 我深知道，我只是要耶稣，才有救赎。我朋友向我主，我是欢乐，因我得到耶稣。虽有人沿途到终争端，我要耶稣。我要耶稣，我要耶稣，我每日是要耶稣。光明时日我要他，黑夜漫步我要他，每日在我生命中，我要耶稣。Yesus, ku perlu dia sungguh saat susah. Tiada yang seperti dia di hatiku. Ku dapat kasihnya
Meski yang lain tak perlu, dia ku perlu Yesus. Aku perlu akan Yesus, tiap hari ku perlu. Saat terang dia ku perlu, saat gelap dia ku perlu. Pimpinan Tuhan Yesus yang ku perlu. Mari saudara-saudari sekalian, kita memasuki pokok-pokok doa. Mari kita naikkan suara kita, berseru bersama di dalam doa, ucapan syukur. Yang pertama, kita akan bersyukur kepada Tuhan masih menyertai kita hingga saat ini. Kemudian kita bersyukur karena kemurahannya, kita masih dapat tetap beribadah dan melayani. Kemudian kita bersyukur juga untuk segala pemeliharaan Tuhan di dalam setiap pekerjaan dan kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu kekal selamanya di bumi dan di surga. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam hidup dan keluarga kami sampai hari ini. Sekalipun di masa pandemi seperti sekarang ini, Engkau tidak membiarkan kami sesaat pun. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur di dalam kemurahan-Mu, bahwa di masa-masa seperti ini pun, Engkau memberi kami kesempatan. Engkau merancang segala sesuatunya sehingga kami masih boleh beribadah dan melayani. Kami juga bersyukur atas segala pemeliharaan-Mu Tuhan, di dalam setiap aspek kehidupan kami, baik di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, dan segala hidup kami. Kami mengucap syukur atas segalanya. Kami tahu bahwa Engkaulah yang senantiasa memelihara, menyertai hidup kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kemudian kita akan berdoa bagi pergumulan bangsa Indonesia. Kita akan berdoa untuk Indonesia yang ada kiranya di dalam kendali Tuhan dan hanya kehendak Tuhan yang terjadi atas bangsa ini. Sehingga ada pengharapan dan kekuatan untuk menghadapi wabah pandemi seperti sekarang ini. Kita berdoa juga kiranya Tuhan mematahkan niat jahat daripada orang-orang yang berusaha untuk mengambil kesempatan, melakukan perencanaan untuk mengambil keuntungan atas pandemi wabah ini. Kita juga berdoa kiranya kebijaksanaan pemerintah di dalam menangani langkahnya minyak goreng di berbagai daerah. Mari kita bersama-sama menaikkan doa kita. Ya Bapa kami yang di sorga, kami datang ke hadapan Engkau. Berkali-kali kami berseru bersama-sama ya Bapa. Kami tidak akan pernah untuk selesai berdoa di hadapan Engkau. Kami akan tetap berdoa di hadapan Engkau Bapa. Kami berdoa untuk bangsa kita, untuk negara Indonesia, sebagai warga negara Indonesia. Kami berdoa kiranya Indonesia senantiasa Engkau berkati di dalam kendali Engkau, di dalam penyertaan Engkau ya Bapa. Kiranya hanya kehendak-Mu yang terjadi atas bangsa ini. Kami berdoa kiranya bangsa Indonesia tetap berpengharapan, diberkati dengan kekuatan, diberkati dengan kemampuan untuk dapat menghadapi, melewati masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Kami juga berdoa kiranya Tuhan Kau mematahkan, menjauhkan Indonesia dari segala niat-niat jahat daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mencoba untuk mengambil keuntungan, mencoba di dalam kesempatan seperti sekarang ini untuk melakukan hal-hal yang jahat di dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Kiranya jauhkanlah Indonesia daripada semua itu ya Bapa. Ya Bapa, Indonesia pada masa sekarang ini juga menghadapi masalah langkanya minyak goreng di berbagai daerah. Bapa, Engkau yang Maha Tahu. Engkau yang memelihara segalanya. Kami mau serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya kebijakan daripada pemerintah boleh
menyelesaikan masalah yang kita hadapi sekarang ini tentang kelangkaan minyak goreng. Kiranya minyak goreng kembali dapat diproduksi dan dapat disebarkan dan dapat dipergunakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara merata dimanapun mereka berada. Kami rindu kiranya penyertaan-Mu selalu ya dan amin. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudari sekalian, kita akan naikkan pokok doa yang ketiga, yaitu berkaitan dengan Gereja Metodis Indonesia. Ya, kita berdoa untuk bishop, DS dan pimpinan jemaat yang melayani di GMI Indonesia, agarnya diberikan hikmat kebijaksanaan dalam melayani di situasi sekarang ini. Kita juga berdoa untuk tantangan pelayanan yang dialami oleh setiap gereja Metodis selama pandemi. Kiranya Tuhan menolong dan membukakan jalan. Kita juga berdoa untuk hamba Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh ataupun yang sakit. Kiranya diberi pemulihan dan kesembuhan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam satu hati ke hadapan Engkau. Kami berdoa untuk pimpinan kita Gereja Metodis Indonesia. Baik itu bishop, DS, dan pimpinan jemaat yang melayani di GMI Indonesia. Agar kiranya Engkau memberkati mereka dengan hikmat kebijaksanaan. Berkati mereka dengan kesehatan yang terbaik, kekuatan dan kemampuan di dalam melayani di situasi seperti sekarang ini. Kami percaya bahwa di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Di dalam Engkau kami pasti mampu ya Bapa. Tapi kami membutuhkan Engkau. Berikanlah kekuatan kepada para pemimpin gereja Metodis untuk dapat melayani dengan yang terbaik. Bapak, kami juga berdoa bahwa di masa-masa pandemi sekarang ini, gereja-gereja yang ada, secara khusus gereja Metodis Indonesia, juga menghadapi tantangan di dalam pandemi seperti sekarang ini. Terutama di dalam hal pelayanan. Ya Bapak, kami berdoa, kiranya Engkau menolong, kiranya Engkau membukakan jalan di dalam setiap apapun yang kita lakukan, setiap apapun yang kita usahakan di dalam pelayanan. Biarlah sekalipun di dalam pandemi seperti sekarang ini, Engkau mampukan gereja-gereja yang ada untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik di dalam kuat kuasa-Mu. Kami juga berdoa ya Bapak, untuk setiap hamba Tuhan, untuk juga setiap pengurus majelis dan juga jemaat yang kira mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami sakit akan fisik mereka. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan kesehatan yang terbaik. Berkati mereka dengan kekuatan yang daripada Engkau untuk dapat melewati masa-masa pemulihan mereka. Kami rindu kiranya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, mereka boleh dipulihkan sehingga mereka boleh kembali melakukan dan melayani gereja yang ada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian kita berdoa untuk jemaat GMI. Kita berdoa untuk jemaat yang lansia, yang mengalami kelemahan tubuh. Kita juga berdoa untuk anggota jemaat yang studi maupun bekerja di luar kota atau di luar negeri. Kiranya mereka diberkati dengan kesehatan yang baik dan kehidupan yang iman yang terus bertumbuh. Berdoa juga untuk kondisi ekonomi jemaat akibat pandemi, baik yang berpenghasilan harian maupun yang memiliki perusahaan maupun yang bekerja di dalam perusahaan. Mari kita buka suara untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami boleh bersama-sama berdoa di dalam satu hati. Bapa, kami berdoa untuk para jemaat, terutama kepada mereka yang sudah lansia, yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa,
Kiranya Engkau memberkati mereka dengan damai sejahtera, penghiburan daripada Engkau. Beri mereka kekuatan, mampukan mereka untuk tetap teguh di dalam iman mereka. Sekalipun di dalam kelemahan tubuh, mereka tidak pernah putus asa. Mereka tetap boleh bersuka cita di dalam iman kepada Engkau. Kiranya Roh-Mu senantiasa menyertai, memelihara mereka dimanapun mereka berada ya Bapa. Kami berdoa juga untuk anggota jemaat yang mungkin saja studi maupun bekerja di luar negeri maupun di luar kota. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan kesehatan yang terbaik ya Bapa. Lindungi mereka. Jauhkanlah mereka daripada segala bahaya apapun. Jauhkanlah kiranya mereka dari wabah penyakit apapun. Kiranya mereka juga dilepaskan daripada yang jahat ya Bapa. Kami rindu selain itu. Dimanapun mereka berada, mereka boleh bertumbuh secara rohani. Sehingga setiap hari mereka boleh semakin mengenal Engkau dan kehendak-Mu. Dan mereka boleh hidup memuliakan Engkau ya Bapa. Kami berdoa juga untuk segala pergumulan dari para jemaat. Terutama dalam pergumulan ekonomi akibat pandemi ini ya Bapa. Kami rindu ya Bapa. Kiranya Engkau membukakan jalan bagi setiap pergumulan daripada para jemaat. Kiranya ya Bapa, Engkau menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Ya Bapa, kami rindu juga ya Bapa. Kiranya setiap permasalahan yang mereka hadapi ya Bapa, Engkau membukakan jalan, memperlancar segala sesuatunya. Kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Bapa, kami mau serahkan hidup dan keluarga kami, segalanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang terakhir, kita akan berdoa secara pribadi. Masing-masing kita boleh datang ke hadapan Tuhan untuk pengakuan dosa kita dan pergumulan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mau serahkan doa dan pergumulan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya seperti janji-Mu bahwa Engkau akan senantiasa mendengarkan doa kami. Kami mau serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari saya mengundang saudara-saudari sekalian, kita berdiri, kita akan menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿min. Mari kita menerima doa berkat dari pendeta. 我们大家领受上帝的祝福。我主耶稣基督的恩惠、父上帝的慈爱、圣灵的相通，与我们众弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。阿们。晚安。